Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah. Dan Allah beri kepada kita ni nikmat iman, nikmat dapat mengenali Allah dan nikmat Islam. Dan berbagai-bagai nikmat yang tidak mampu kita hitung, yang mana anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah nikmat hidup. Di mana hidup itu kita fahami nikmat besar adalah kita merasakan hidup ini bukan kepunyaan kita. Saya sering mengingatkan saya selalu dalam setiap mukadimah mata pelajaran yang kita sama-sama hendak ni tadi, iaitu tak lain mengenal diri, mengenal Allah. Maka saya akan selalu memastikan insya-Allah bahawasanya kita ingat bahawa hidup kita ini bukan milik kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya kita ni datang daripada Allah, bukanlah kitanya ada. Itu kena bedah siasat maknanya. Kalau kita katakan bahawasanya kita datang daripada Allah, kita ada, maka kita belum lagi bedah siasat. Kita tidak memahami. Dengar orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita kurang teliti maksud inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi setiap sesuatu tu kita kena teliti. Minta kepada Allah setiap sesuatu, walau huruf itu huruf titik, walaupun huruf tu huruf alif, walaupun ayat itu ayat biasa kita lazim, kita minta Allah setiap waktu memberikan kita penjelasan. Penjelasan. Macam kita makan garam, tentu masin. Tapi masin tu ada kala garam jenis ni berbeza, garam jenis bukit lain, garam jenis gunung lain. Jadi garam masin juga, tapi masinnya berbeza, tidak dapat. Begitulah kita bila disebut nanti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bagi orang ahli Allah, dia dah tidak ada merasa maknanya kedirian. Maknanya tak ada rasa kedirian. Hidup kita ni adalah hak milik Allah. Tapi kita ni orang Melaka panggil beggar, tahu beggar? Beggar ni degil. Nak juga rasa ada diri juga. Dah belajar dah. Nak juga. Sebut dah la ilaha illallah, tak ada. Sebut dah la haula wala. Tapi beggar degil. Nak rasa ada lagi. Dah kata dah serah pada Allah dah. Dah bagilah diri kita pada Allah, la haula wala. Tapi nak rasa kita boleh lagi ada keakuan diri. Sebab kita kurang teliti. Kita tak menjumpai orang yang membawa watak. Macam sahabat Nabi, dijumpanya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memang tak ada rasa kedirian dah. Maka sahabat-sahabat lihat gitu aja yakin. Kita la ilaha illallah. Sebutlah banyak kali dah, jumpa macam-macam dah. Tapi masih lagi. Apa sebabnya lah? Masih lagi kita nak ada keakuan diri lagi. Beggar lagi, beggar. Degil lah. Kedegilan kita tu mau bawa kita kepada kehancuran, kerosakan, kerugian. Tidak dapat kemanisan dengan Allah. Sedangkan bila kita tak ada rasa keakuan, ya Allah bagi inna lillahi wa inna ilaihi. Dia bagi kita, datangnya hidup kita daripada dia. Dialah. Dan pergi pun dia juga. Jadi istilahnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maknanya tak ada kita, dia semata-mata.
Nak didudukkan di situ. Maka tu bila kita kena apa pun ujian, disuruh kita baca musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Musibah tu, musibah. Orang yang betul-betul kenal Allah, kenal diri, kenal Allah, bila kena musibah. Apa jenis musibah tu? Apa musibah? Tu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Allah bagi tahu, akan aku uji kamu, akan aku test kamu. Pasti aku akan test kamu. Bukan saja kamu boleh mengatakan senang-senang aku beriman. Allah Taala. Tak, kita aku beriman pada Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Tak, bukan gitu. Kita kena berdasiasat. Berdasiasat baru kita tahu. Ujian yang Allah tu bagi tu adalah untuk menaik tarafkan kita. Daripada makam orang awam naik kepada makam orang yang ahli Allah. Daripada ahli Allah dia naik lagi jadi arif billah, naik lagi jadi wali Allah. Naik wali tinggi. Jadi naik taraf. Macam kita belajar ambil SRP, lulus RP, belajar lagi ambil SPM pula, lurus naik lagi sijil apa lagi, diploma ke apa benda. Nah, ibarat gitulah. Tapi kalau kita tak mempelajari untuk naik kepada SPM, kita belajar SRP, kita tak mempelajari sukatan pelajaran untuk melayakkan kita mengambil SPM, pasti SPM tu tak payah ambil, tentu tak lulus punya. Jadi gitulah, bila kita tak mempelajari, mengenal diri, mengenal Allah, apa yang Allah nak uji kita? Bila Allah tak uji kita, kita lebih risau lagi. Sebab tak ada apa makna hidup kita ni. Sebab saya belajar, saya kena marah je. Kawan saya tak belajar, dia kata, apalah kau belajar, saya kena marah. Tengok aku tak kena marah. Kenapa? Tak belajar. Kita sebenarnya yang tak belajar tu lebih merana lagi, lebih azab lagi. Sebab yang belajar dah tentu orang belajar mesti dibetulkan. Ada silap. Untunglah kan belajar. Sebab Rasulullah bagi tahu orang yang beruntung adalah orang yang mengajar dan belajar. Yang malangnya orang yang tak belajar, engkau cakap pula, engkau ni asyik kena marah, engkau tak belajar. Itu mana. Sering kita jumpa gitu. Dia salah ke? Maradona dia salah dia. Maradona salah. Zico salah. Semua dia. Cuba suruh dia main. Itu adalah penonton. Tu hidup kita ni lebih banyak jadi penonton kita nampak. Jadi kita jangan turut jadi penonton. Hidup ni bukan disuruh Allah jadi penonton. Hidup ni untuk bermain. Bermain sepak bola, main badminton, bermain. Hidup ni bermain. Bermain dengan mana? Apa yang dah telah disusun Allah. Itu makna nanda orang tu dah kenal diri, dia bermain ikut kehendak-kehendak apa yang Allah nak hadapkan kita. Tapi kalau kita ni jadi penonton, memang kita istilah sekarang lebih banyak penonton atau pemain. Tapi untung orang jadi pemain. Tapi pemain selalunya siapa yang selalu hina pemain? Bila menjaringkan gol dia disokong, tapi bila kalah ke apa, mula dia berpaling tadah. Jadi gitu resikonya jadi pemain. Tapi kita tak usah peduli. Kita main ikut apa yang telah Allah Ta'ala aturkan ke depan kita. Harus kita dengan Allah. Jadi itu rahsia dia, la ilaha illallah. Cuma kita kurang teliti ataupun kurang berdasiasat. Jumpa orang yang dah memang tahu mengamaliakan la ilaha illallah dalam kehidupan. Kalau kita jumpa orang gitu, kita akan faham. Tapi kebanyakan kita tak jumpa, ataupun jarang, susah nak jumpa lah. Kerana kita sendiri mencari yang bukan orang yang begitu. Kita tak tahu hala tuju, ataupun kita saja-saja tak nak cari yang begitu. Sebenarnya hala tuju kita nak jumpa orang yang begitu, yang berkehidupan dia dengan Allah. Sebab la ilaha illallah tu makna kita berkehidupan dengan Allah. Bukan kita atur Allah. Allah yang atur hidup kita. Sekarang kita menutupi kufar, iaitu kita rasa kita yang memiliki hidup, kita yang memiliki kudrat, kita yang memiliki penglihatan, kita yang memiliki pendengaran, kita yang memiliki ilmu, kita yang memiliki kehendak. Itu yang kita tutup, namanya
kufar ataukah kita lah yang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita baca kemain sedap bunyi dia. Tapi kita nampak kan kafir tu seorang lain. Padahal kafir tu masih dalam diri kita lagi. Belum kita berdasiasat untuk hilangkan lagi. Belum lagi kita perangi lagi kafir yang dalam diri kita. Tapi kita lagukan, kita wah dah 10 tahun, 20 tahun. Jadi kita tak duduk dalam keadaan yang nyata sebenar. Mubinah. Sedangkan Allah menyatakan, bersihkan. Jihad, lawan, jihad, lawan. Selagi kau tak jihad, selagi kau tak lawan, kau tak dapat kemanisan tu dengan Allah. Peranglah dulu, perang. Tak apa, susah. Dalam susah Allah akan bagi senang. Ya? Berbaloi. Susah menempuh jalan Allah ni, sebelum lagi tamat susah tu, dalam susah tu Allah bagi senang. Punya sayang Allah Ta'ala kepada orang yang hendakkan kepada Allah. Orang yang tak nak kepada Allah pun Allah memperkenalkan diri, merendahkan diri, mengajak kepada Allah. Begitu Allah tu sayang kepada kita. Macam-macam cara Allah Ta'ala bagi supaya kita kembali kepada dia. Macam-macam cara. Jadi kita suka berbalah-balah, kita suka menangguh-nangguh. Kita suka menanti-nanti. Umur aku ni panjang lagi ni. Aku baru 40. Nanti masuk 50, kita ubah stesen lah. Dah 50 dah sakit-sakit pula. Nantilah tunggu baik. Mari bila nak baik. Dah 60 tak pergi juga. Jadi jangan kita maknanya tertipu dengan masa. Kita harus sentiasa, sebab masa dia sentiasa mengesakan Allah. Makna wal asr, demi masa tu sendiri kita tak tahu bila mula. Siapa tahu mulanya masa tu bila? Sebab kita selalu baca wal asr innal insana, tapi wal asr pun kita tak berdasiasat. Tipu kita ni, kita nak melebihkan, nak baca kumpul-kumpul kayu-kayu, tak tahu nak buat apa kayu tu. Kumpul-kumpul ilmu, macam mana kita nak bawa ilmu kefahaman tu selagi kita tak berdasiasat, tak kupas. Kan? Daripada benang tu kita jadi daripada kapas kita jadikan benang, betul? Benang dia jadikan kain. Kain macam-macam boleh buat, betul? Berbagai-bagai kan. Tapi ilmu ni kita biar benang, biar dia kapas je. Kumpulkan banyak-banyak dia. Apa ada makna dia? Jadi ilmu tu gitu juga. Kalau kita tahu gunakan huruf titik pun cukup tinggi darjat dia dah kita. Apa saja huruf titik pun ada makna. Iya, kalau tak ada titik, tak ada huruf alif. Nak jadi huruf alif tu kan ada titik. Kau cuba cop titik mana? Mesti titik dulu, pen tu titik dulu baru. Dan sebelum nak jadi titik ada noktah ghaib tu. Datang kehendak Pak suruh buat titik dulu. Titik. Semua ada awal tu. Akhiru, zakhiru, wal. Semuanya dia belaka. Tak ada kita. Jadi kita mengaji ni supaya kita jangan ada menyatakan kita. Semuanya diri kita ni menyatakan dia. Kita ni tak ada apa. Maka itu kita akan dapat kemanisan sebenar. Yang dikatakan tadi, kemanisan iman. Iman ni adalah dia ada 70 lebih cabang, Rasulullah kata. Salah satu yang paling kecil cabang dia iman tu adalah kita nampak tengah jalan tu ada ranting, takut nanti motor ke basikal ke kereta, kita ambil, orang tak tahu kita ambil. Itu kecil-kecil. Sebesar-besar iman adalah la ilaha illallah. Maknanya kita baca la ilaha illallah tu, iman kita banyak tu, tapi mengapa tak jadi iman? Iman tu manis. Manis tu apa? Bila merasakan Allah tak ada diri kita. Iman. Tapi kalau merasa diri lagi ada Allah, ada diri kita, dua pun tak boleh. Tak manis juga. Jadi kemanisan iman tu adalah menafikan segala. La, asyhadu alla, aku mengaku aku tak ada, semua tak ada. Yang ada hanya habis ni kipas ada. Ya, kipas ni cuba kita lihat, kita kupas. Kipas ni besi ada, apa lagi? Getah dia apa kan? Current kan? Current dia ada, wire dia, current dia.
pergi tempat jana kuasa. Dia ambil daripada mana current tu? Air. Air siapa jadikan? Allah. Jadi kita renung fikir semuanya, tak ada satu pun material yang kita kaji tadi, semuanya makhluk yang buat. Hingga penciptaan pun Allah bagi akal kepada manusia tu, ilmu untuk menciptakan kipas. Dan kipas tu pula kalau tak ada angin, boleh ke berangin kita ni? Kipas ada angin tak ada. Mana boleh, mati lah kita. Jadi semua pun hak Allah. Tak ada. Adakah kita nampak lagi benda lain? Adakah kita nampak lagi makhluk? Sedangkan makhluk yang apa Allah jadikan semua tu menyatakan diri Allah. Menyatakan diri Allah, dia yang ada. Tu saya cakap tadi, bego degil kita ni. Kita nak tu macam kita tak dapat kemanisan iman. Sebabnya kita suka berbala-bala, masih lagi kita ragu-ragu. Kita rasa macam seolah aku ada, Allah ada. Jadi Allah bagi kekuatan kepada aku ada kekuatan. Pengakuan tu, sedangkan kita bukan disuruh mengaku, disuruh menafi, nafi isbat. Kita disuruh menafi sebab pakaian kita la, nafi. Tak ada. Itu pasal kalimah yang kita sebut yang sangat sakti, yang sangat suci adalah la ilaha il. Kalimah yang billahi ya mak bapak kita azan kamat. Asyhadu alla ya Allah. Nak lekatkan tu betul-betul, jangan sampai berpisah. Lahir ya Rasulullah suruh azan dan kamat. Supaya masuk tu dulu. Pertama kalimat yang masuk lahir-lahir. Bila masuk pertama macam kita pahat dekat batu, melekat sampai bila-bila. Lahir-lahir buat macam tu. Itu ajaran siapa yang ajar tu? Rasulullah SAW. Itu suruhan siapa kalau Rasulullah SAW suruh buat gitu? Tak lain daripada Allah. Tak lain Allah sayang kita. Awal-awal lagi Allah dah suruh kita selalu dengan dia. Lahir dah kita nak disuruh situ. Jadi kita dah makin meningkat, kita tak menuju kepada kembali kepada dia kita ni sebenarnya. Itu jadi kita nanti hidup kita ada ya tak kena. Kaya pun tak kena, miskin pun tak kena. Sederhana pun tak kena ajalah hidup kita ni. Mana yang kena kita pun tak faham. Dah sudah kita cari jalan ni balik baru kita tahu. Hidup ni bukan pasal kaya miskin. Hidup ni antara kita faham tak apa hala tuju hidup kita. Kalau tak tahu hala tuju kenapa kita dihidupkan, jangan fikir mati, jangan fikir yang lain lah. Semua tak kena nanti. Tapi kalau kita tahu dengan sebab apa kita hidup, tak lain mengesakan Allah. Itu hala tuju kita. Jadi pegang hala tuju sebenar. Jadi kita tak dapat yang lain, tak dapat emas satu gunung ke, tak dapat apa yang kita projek ke, apa benda pun kita tak risau. Yang penting kita khusyuk dengan Allah. Allah itu jaga. Kalau kita tak khusyuk, tak dengan Allah, tak marifat dengan Allah, itu berat. Kita dapat nikmat macam Nabi Sulaiman, keliling semua nikmat, kita nak apa semua dapat. Tapi tak kita dengan Allah. Nabi Sulaiman kata, aku tak nak ya Allah. Apa pun nikmat ni ada semua, dia semuanya min fadli Rabbi. Ini semua anugerah engkau ya Allah. Tapi engkau tu lebih mustahak. Engkau tu lagi mustahak dari segala apa yang kau kurniakan kepada aku ya Allah. Kerana kurniaan Allah nak lihat macam mana kau nampak kurniaan aku atau akunya tadi. Jadi Allah tu yang tadi perlu kita hajar diri kita Allah. Maka bila kita dah duduk situ baru datang ujian. Bukan mudah-mudah saya ni yang bercakap ni pun. Bila saya cakap ni tadi pasti akan saya lebih lagi diuji. Jadi jangan lari pada ujian, sebab apa? Itu tandanya kita telah berjaya mengambil ilmu Allah, dan tandanya adalah ujian tu daripada Allah sampai. Itu ujian tu daripada Allah. Jadi nampakkan daripada Allah. Jangan nampakkan beratnya ujian, nampakkan itu daripada Allah. Jadi yang nak hadapi ujian tu bukan kita, dia jugalah. Dia juga yang menghadapi ujian kita yang ke depan. Hidup kita ke depan ni, bila kita dah tahu, dah kenal diri, kenal Allah, hidup kita sesaat, nafas dia naik dan turun, semua dia yang atur. Dia yang atur naik dan turun, berhenti tu pun dia. Nak bagi rasa apa, nak makan apa, mi ke, mihun, keropok, aleko, semua ni hari semua dah Allah dah susun semua menu kita. Kita rasa macam menu ni
orang ni susun, tak. Kita, kalau kita dah dengan Allah, kita nampak semuanya, semua adalah dipanggil pentadbiran Allah dah kita nampak. Sebab kita dah yakin, hakul yakin dengan Allah. Tak ada sesuatu pun yang diuruskan halus darah macam mana pun, semuanya adalah daripada Allah. Bahagianya kita hidup. Bahagialah kita hidup sebab di dunia lagi kita dah berkehidupan dengan Allah. Jadi semua ni semua apa syurga, neraka, azab, nikmat, itu semua Allah yang kontrol. Bila kita dah selalu dengan Allah, Allah tak kalah nyanyi. Allah tak pernah nyanyi Allah ni. Bila kita dengan dia, Allah Ta'ala jamin keamanan. Aku jamin kau duduk dalam bentengku. Aku jamin aku peluk kau. Engkau tak ada siapa boleh kacau kau. Kau akan tenang dengan aku. Itu jaminan Allah. Kalau saya yang jamin tak betul. Tapi kalau Allah yang jamin, Allah tak pernah mungkir janji, tak pernah engkar daripada janji. Dia cakap dia jamin, pasti Allah akan jamin keamanan. Jadi duduk sentiasa dah dengan Allah. Bila kita tanda man arafa nafsahu faqad arafa Rabbah. Siapa yang betul-betul kenal nafsu dia, diri dia, dia akan kenal Rabb, Tuhan dia. Apabila seorang tu dah kenal Tuhan dia, maka tak adalah diri, tak adalah kedirian. Itu tandanya. Bila seorang tu dah kenal diri, kenal Allah, tak payah kata aku belajar kenal diri daripada guru ni, wali ni, wali. Tak payah kita cerita dengan orang. Orang tahu kita gerak je. Orang tahu dah dia ni kenal Allah, kenal diri. Dia dah gerak dia pun dia tak rasa dia yang bergerak. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah. Dia dah tak ada kedirian dia dah. Itu tanda dia dah kenal diri, kenal Allah. Tak ada diri dia, binasa. Ni kau ada, itu kau nampak aku ada, sebenarnya aku ni tak ada. Engkau pun tak ada sebenarnya, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Ini asas. Cuma kita tidak bedah siasat asas ni, maka kita rasa seolah-olah kita dah lama sebut, kita dah banyak sebut, kita faham. Sebenarnya tertipu kita kat situ. Kita kena bedah siasat sampai kan kita dah la ilaha illallah tu kita dah tahu hala tuju dia adalah tak ada pengakuan diri. Semua hidup kita kehendak kita semua Allah yang susun. Nak makan apa hari ni, nak minum apa, nak tidur kat mana, nak tidur pukul berapa, nak bangun pukul berapa, tidur tu mimpi Allah nak bawa ke mana, semuanya di tangan Allah. Kekuasaan tu tak ada satu pun ada kekuasaan kita. Bila kita duduk di situ, kita ada risau lagi tak? Selama ni hari kita bila tidur mimpi, semalam saya cakap bila mimpi kita rasa mimpi tu tadi Allah yang atur. Ada mimpi boleh tak? Saya kalau mimpi, mana handphone saya tu? Mana pergi handphone? Saya tidur sebelah handphone, aku pegang macam ni. Adakah saya bila keluar roh saya bawa handphone sekali? Tak ada, mana boleh bawa. Semua tinggal. Al-malu wal-banu zinatul hayati dunia. Semuanya jadi itu pria, tak boleh bawa pun. Apa yang kita bawa dalam mimpi kita? Ajarlah dalam mimpi kita. Ini skill yang diajar oleh Rasulullah SAW. Tidur pun memaknai hidup kita dengan Allah. Maknanya jadikan hidup kita ni dan mati kita. Kan doa kita nak tidur kan baca hidup dan matiku kerana. Jadi mati. Tadi tidur tadi mati. Tapi kita tak mengambil pelajaran tentang mati tadi. Mati. Sebab kita rasa mati, tidur kita tu tak macam sakaratul maut. Sakaratul maut sakit seluruhnya. Tapi tidur tu mati tak ada rasa sakit. Jadi kita pun abaikan lah. Sebenarnya itu nak kita fahami. Itu kita nak kena jaga amalan tu, suci tu. Pasal kita takutnya bila kita tidur, roh kita keluar, dia tak masuk balik. Dan bila kita roh kita keluar, ada tekah kita selalu tidur kan? Satu hari berapa kali? Katalah sekali mesti tidur lah. Pukul 12 tidur. Contoh. Bila dia keluar roh kita, kita nampak tak siapa yang bawa roh kita keluar?
Padahal di situ ada pelajaran kata Allah Ta'ala. Tapi kita disebabkan kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita anggap benda tu macam biasa. Bila anggap itu biasa, nanti satu hari bila mati betul-betul baru kita merana. Mengapa aku tak susun strategi masa aku tidur lagi aku dah. Jadi ada sesiapa yang menunggu kita untuk bawa roh kita keluar. Ini saya bagi salah satu contoh lah. Contoh, orang tu dia ahli mancing. Mancing ni kemuncak dia adalah dapat ikan. Dan dapat ikan, ahli mancing ni dia bukan nak makan sangat ikan tu, betul? Dia nak main ikan tu. Ikan keli main dia macam mana? Ikan belida macam mana? Ikan laut pula macam mana main dia? Jadi dia ni dia nakkan syok kat main ikan tu. Saya pun tak faham dia punya macam tu kan. Tapi itulah dia. Bila dia ke laut, dia dapat ikan semilang, dia punya main dia naik kecil je. Sebab apa? Dia punya main dalam kan, ikan semilang contohnya lah. Jadi bila dia dapat ikan tu, dia punya automatik dia syok. Ataupun dia dah lama tak pergi mancing, dia pergi mancing ke laut, dia pegang batang mancing pun dia dah rasa syok lah. Betul? Dia pegang batang mancing je. Seminggu dia tak cerita pasal mancing, seminggu aja tak cerita demam. Demam. Seminggu tak cerita pasal mancing. Orang yang dah syok dalam mancing tu. Kita tak, kalau siapa ada ahli mancing, dia akan faham lah. Jadi di situlah tadi. Bila dia syok tadi, syok kemuncak syok dia adalah dapat ikan dia main tadi. Kalau 15 minit dia punya syok tadi. Bukan dia nak makan sana, boleh beli, duit ada kat pasar. Kan? Tapi dia punya syok dia tadi. Jadi bila dia tidur tadi dia dapat ikan, syok dia katalah kekuatan dia 20. Syok dia 20 kekuatan. Nanti bila dia nak tidur, kan, Malaikatul Maut datang, dia akan syok ikan tu ke 20 dia buat 40. Hayal tak? Ya keluar roh tu. Roh melekat kat cermin nur tadi. Malaikat tu berbentuk cermin, dia nampakkan kesyok. Memang hanya Malaikatul Maut yang tahu nak cabut nyawa kita. Jangan suruh malaikat Jibril, malaikat lain, tak boleh. Dia tak tahu cara dia. Sebab dia yang diarahkan untuk ambil tanah daripada diri kita, Adam tadi. Malaikat lain tak boleh ambil tanah, tak berani. Tanah ni mulia. Sujud dia kepada Allah. Tapi Malaikatul Maut, siapa nama dia? Izra. Dia tak kira. Allah suruh kau ambil. Jadi dia juga yang boleh cabut nyawa. Itu sebab dia yang ambil asal kita. Tak boleh, jangan suruh malaikat lain. Kalau malaikat lain salah, yang tu belum maut kita sampai lagi. Itu malaikat lain. Malaikat lain. Jadi malaikat rahmat ke malaikat apa kan. Tapi malaikat maut dia akan gitu waktu kita tidur. Pun malaikat tu maut. Dia tak boleh suruh malaikat Jibril ke apa malaikat lain, tak boleh. Waktu tidur dia nak keluarkan roh kita. Dia tak tahu cara dia. Sebab yang tahu cara dia Allah Ta'ala bagi kepada Nabi, malaikat. Jadi gitu. Dia tahu syok kita mancing ikan 20, dia tahu 40 je. Dia datangkan cermin tu. Kau tengok kat cermin tu nanti cepat terlelap dia. Keluar je dia bawa. Dia bawa lah nanti. Dia nak jagakan pun dia tahu juga dia nak masukkan balik. Cuma Allah bagi tugas. Semua tu daripada Allah. Jadi kita cuba, kita tidur tadi, apa syok tu datang waktu kita keluar. Cari sendirilah. Sebab ni saya bagi skill dia. Dia punya macam Maradona, skill Maradona lah. Untuk nak dapatkan kita ni syok dengan Allah Ta'ala. Jadi bila kita mancing tadi, kita tahulah bahawasanya kalau kita mancing 20 syok dia, tinggal mancing kita dapat ikan syok, cepatlah kita tukarkan. Ya Allah, engkau lagi syok lagi daripada aku punya syok tu. Tukarkan. Jadi bila malaikat nanti kita dah ajar gitu, bila apa pun kita dapat nikmat, ya Allah, nikmat sedap durian musangking ni sedap, tapi engkau yang menciptakan, engkau lagi sedap ya Allah. Macam mana kita nak olahkan? Itu saya tak boleh ceritalah. Saya hanya sekadar boleh ceritakan skill dia begitu. Buatlah kamu rasalah kemanisan iman dengan Allah. Sebab tidak sia-sia Allah jadikan apa saja pun.
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tak ada yang sia-sia batil Allah jadikan. Melainkan semuanya kebenaran, iaitu hakim kebijaksanaan Allah. Apalah Allah Ta'ala ciptakan apa iblis kacau ya kita. Jangan, kita jangan memprotes. Dia buat tu dengan kebijaksanaannya. Tak perlu dia nak dengar nasihat siapa-siapa Allah Ta'ala. Cakap cukup sempurna. Kalau dia tak ciptakan iblis, kita tak tahu mana yang betul, mana salah. Jadi Allah ni subhanaka fakina azab. Bila kita dah faham apa pun Allah ciptakan, kita takkan hina makhluk Allah. Sebab kita tahu tidak sia-sia. Jadi kita akan kata subhana, maha suci-Mu ya Allah. Fakina azaban. Apa tu azaban nar? Kita ada rasa keakuan diri tu azab. Jadi kita berlindung pada Allah daripada azab tu, maknanya kita jangan merasa ada keakuan diri. Itu yang dimaksudkan fakina azaban. Kalau ada keakuan diri, maknanya kita dah azab. Ajar diri kita. Si Aziz ni ilmu baru ni. Bukan ilmu baru, inilah cara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Sekarang dia dianggap gurba, gharib, dianggap asing. Ini yang dianggap asing ni. Ilmu yang sejati yang Rasulullah bawa, yang 124,000 Nabi bawa, la ilaha illallah. Inilah dia sampai ke kita ni dah jadi asing. Sebab banyak yang kita menyebut nama Allah, tetapi kita tak merasakan Allah tu sendiri. Alif, lam, ha. Ada pecahan dia tu, ada kajian dia tu. Alif, zat, sifat, asma, af'al. Nak dikupas empat-empat dia. Macam kita ada 4 diri. Diri hati, diri nyawa, diri roh. 4 juga lah. Alif, lam, ha, mim, ha, min, dal. Banyak kajian. Kaji. Allah suruh kita tafakaru, fikir supaya engkau dapat kefahaman, iaitu tak lain mengesakan Allah. Tapi kalau kita malas nak fikir, hidup kita macam sia-sia, macam kita tak ada harga. Kemauan kita yang kita turut, tu pun takkan puas. Kemauan kita turutkan, takkan selesai. Dunia seisinya bagi pun takkan puas. Yang puasnya kembalilah mengesahkan ala tuju kita ni bagi hidup, bukan kosong-kosong. Mulianya kita ni hidup ni dengan mengesahkan Allah. Tak kita mengesahkan Allah, kita tak faham, tak mulia lah kita. Jadi nak mulia diri kita ni, esahkan Allah. Jangan membesarkan. Balik-balik kita cerita, kita nak cerita kita punya hebat pada orang juga. Cerita makan jauh, nak balik-balik cerita kita punya kepandaian juga. Nak ajak manusia itu maknanya keakuan diri kita dah makin kuat, makin bahaya. Kita tak sedar. Jadi kita belajar mengaji, mengenal diri, mengenal Allah ni, kita dah mula Allah mukasyafah ghaibu. Allah buka singkapkan. Allah yang singkapkan. Kita nak Allah. Lagi Allah nak bukakan, tunjukkan macam ni cara dia, macam ni cara. Wazidanahum, dia tambahkan lagi petunjuk-petunjuk untuk kita faham macam mana nak berakhlak betul-betul dengan Allah. Dia kadang-kadang kata kita suap nasi pun salah dah. Kalau belajar mengenal diri, kenal Allah ni, mula-mula saya nak suap nasi, salah, suap nasi pun salah. Tidur pun salah. Syirik dengan Allah juga. Banyak betul aku mensekutukan Allah pun. Bila mengaji, kenal diri, kenal. Tak apalah, jangan. Daripada kita terus berada dalam tak sedar, lebih baik kita sedar ada silap. Betul kan? Betul. Alhamdulillah Allah dah bukakan, bersyukur kita. Tu. Sampai makan nak suap pun, kita kena hadirkan dia yang suapkan kita. Allah ada tangan. Bukan maksud tangan ni tangan Allah. Tetapi kita ni tak ada. Kudrat dia yang angkat suap. Dan kata wali Allah, makanan yang kita makrifatkan, bila suapan itu suapan daripada tangan kudrat Allah, suap makanan itu tak akan bawa kita lalai kepada Allah. Subhanallah. Begitu sekali pengajian-pengajian orang yang ahli Allah, kekasih Allah. Nak bagi tahu kat kita.
Apatah lagi Allah, apatah lagi Rasulullah SAW sayang kita. Dia nak kita selalu dengan Allah, tak ada rasa keakuan diri. Melega Rasulullah SAW. Allah pun sukalah. Memang itu dijadikan kita supaya rasakan dia bukan rasakan keakuan kau. Bukan ada pengakuan kau. Aku segala-gala tu. Jangan kau mengaku engkau. Perangi betul-betul sampai engkau rasakan tak ada engkau, dia aja. Itu yang Allah Ta'ala berkehendak kepada gitu. Maka Allah kata wa qadha rabbuka. Hendaklah engkau tetap dengan Allah. Sebab apa Allah cakap begitu? Allah sendiri tak pernah tinggalkan kamu, tak pernah membenci kamu, tak pernah berpaling padamu, terlalu dekat, lebih dekat daripada diri kamu. Mengapa kamu tak mau mengetahuinya? Engkau nak merasa ada diri engkau lagi kah? Sebab dia dah kata aku lebih dekat daripada dirimu. Apa maksudnya? Engkau tu tak ada lah. Dia kata kat dia, Allah bagi tahu, dia sembunyi kata-kata Allah. Allah kata aku lebih dekat daripada diri. Dia kata. Lepas tu dia jelas ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Aduh Allah Taala kata, aku tak pernah tinggalkan kau, aku tak pernah benci. Apa maknanya tu? Bukan ada dua pun, sebenarnya dia aja yang ada. Kita ni merasa ada diri, itu angan-angan. Hidup ni jangan angan-angan ya. Hidup ni nyata, jelas yang ada hanya Allah. Kalau kita rasa kita ada, yang lain ada lagi banyak, mana masih lagi kita tak nampak, tak merasakan. Yang kehadiran hanya Allah. Seluruh cuba kita ni, daripada 7 petala langit, 7 petala bumi, seisi-isinya, apa yang kita nampak, semuanya itu menyatakan Allah. Allah yang menciptakan. Tujuannya jangan kau berhenti dekat bulan. Tapi kau kena tahu kat bulan tu siapa yang menjadi kan. Kau pandang matahari, Nabi Ibrahim lihat matahari. Matahari ke Tuhan ni. Bila hilang jadi malam, ada bulan. Matahari hilang juga. Bila malam pula ganti bulan. Bulan pula bila dah masuk siang, bulan pula tak. Jadi mana Allah tu betul-betul? Jadi dia punya pengkajian ke situ Nabi Ibrahim. Bukanlah makna dia kata Tuhan tu bulan atau matahari, bukan. Tapi pengkajian dia tadi, dia kaji lama-lama dia dapat tahu bahawasanya bulan, bintang segala Allah jadikan di langit, di ufuk-ufuk semua, dan di bawah bumi dia seisinya kat bumi ni semuanya menyatakan Allah. Sia-sialah cacing bawa dalam tanah, bawah batu ni. Apa sebab Allah nak jadikan? Tak ada makna. Cacing aja. Kita cakap macam tu kan. Jangan. Ada Nabi Daud pernah dia tanya cacing. Dia buka kata, Nabi Daud kata dalam hati dia, apa guna cacing macam ni tersorok sendiri ya cacing. Cacing tu bercakap. Tapi sebenarnya bukan cacing bercakap. Allah memberikan kalam kat cacing tu bercakap dengan Nabi Daud. Dia kata, aku ni pagi sampai nak masuk malam aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala. Daripada pagi siang sampai ke nak masuk malam. Dan masuk malam aku berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kau kata tadi cacing tu tak ada makna Allah ciptakan. Cacing tu sampai bercakap, ini tugas aku. Jadi kita tak boleh. Kita sendiri pun dah, kalau dah cacing pun macam tu, apa dah lagi kita manusia lagi kena 24 jam mengesakan Allah. Allah kita dah tahu ada 7 sebenarnya. Barulah kita ambil ilmu apa pun akan jadi manfaat. Sebab bekas kita dah sentiasa mengesakan Allah. Jadi masuk ilmu makrifat, ilmu tinggi semana, tetap mengesakan Allah. Itulah kehidupan kita. Maknanya bahagianya hidup kita bila kita tahu tujuan hidup dihidupkan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita tahu dengan Allah pergi mana pun dengan Allah juga. Dan yang ada hanya Allah. Ada kat kita nak risau lagi malaikatul maut, nak risau dalam kubur, nak risau dari padang mahsyar, ada nak risau lagi tak? Bukanlah kita cakap macam ni kita takbur. Tapi bila kita dah dengan Allah dah janji aku jamin keamanan. Bukanlah kita takbur.
aku dah tak takut neraka ke apa benda. Janganlah cakap macam tu. Maknanya kita cukup cakap Allah yang janji amankan. Aku nak duduk dengan Allah je lah. Aku beribadah bukan mengharapkan syurga. Tapi bukan makna aku tak yakin syurga tu ada. Tapi aku dah tahu hala hidup aku adalah mengesakan Allah. Bukan kepada syurga. Sebab syurga masih makhluk. Dan bukan bermakna Rasulullah tak minta syurga. Tapi bukan bermakna Rasulullah minta syurga dulu. Rasulullah minta ridha Allah, ma inna nas'aluka ridha wa jannah. Ridha Allah. Apa ridha Allah? Tak ada keakuan diri. Allah nak gitu. Tapi kalau kau keakuan diri ada, Allah nak ridha ke? Engkau sendiri bawa diri kau di dalam azab. Allah nak selamatkan kau. Kalau kau ridha dengan aku, tak ada rasa keakuan diri. Itu Allah nak bagi tahu maknanya. Selamatnya dengan benteng, mesti dengan Allah tak mau ada keakuan diri. Jadi olah kan, kita cerita di sini, kita kena tumpu. Sebab mata pelajaran ni dah jadi asing. Rasulullah 13 tahun dia ajar sahabat-sahabat zaman. 13 tahun. Kalau Rasulullah pun ajar 13 tahun, kalau kita lagi 60 tahun pun tak cukup. Hari-hari belajar pun tak cukup. Dari itu kita kena selalulah. Selalu. Bukan ilmu lain tu kita tak perlu belajar. Bukan. Ini kita kena mantapkan. Nanti ilmu-ilmu yang lain kat luar tu semua akan datang. Sebab ilmu-ilmu tu semua, hala tuju dia tetap tahu tauhid mengesahkan Allah. Sedangkan kita dah sentiasa tetap mengesahkan Allah, Allah bagi anugerah. Tentulah dia datang kepada kita minta tolong. Bawa dia tolong tauhid kan. Ataupun kita nampak dia pun sendiri mentauhidkan Allah. Itulah kehidupan kita maknanya. Tak ada yang lebih indah lagi. Jangan dicari-cari ada yang indah lagi. Jangan ditarik lagi kemanisan yang selain daripada kemanisan iman, iaitu benar mengesahkan Allah. Dan dialah sesungguhnya yang tahu mengesahkan dirinya. Sebab keakuan diri kita tak ada. Cuba keakuan diri kita kata, Kul huwallahu ahad. Kita kata kita yang esahkan dia ahad. Bukan. Kul tu dia suruh cakap sebenarnya dia sendiri yang berkata-kata. Kita tak memiliki perkataan. Perkataan tu milik siapa? Allah. Allah jadikan berikan pada kita perkataan. Jangan mengaku perkataan kau. Tapi sebutlah dan yakinlah yang menyebut perkataan yang sebut itu tak lain adalah dia. Sebab sebelum perkataan itu sampai, dia berbentuk kepada muridun, berkehendak. Dia untuk berkata-kata, maka berkehendak Allah tu tadi datang. Terus kita berkata-kata dengan satu bahasa tauhid. Satu bahasa tauhid mengesahkan Allah. Tak ada bahasa Arab ke bahasa tak. Bahasanya bahasa tauhid. Orang bisu ke, orang tak pandai cakap ke apa, tetap diri dia tu mengesahkan bahasa dia tahu. Bahasa yang paling tinggi. Mengesahkan Allah. Ahad, Esa. Jadi tinggi martabat orang yang ini dipanggil Rasulullah, gelaran dia kamil wa muka, insan kamil wa muka, insan yang sempurna. Sebab apa sempurna? Allah Ta'ala kata sebab dia dah tak ada keakuan diri. Tapi tu dia ada. Kau nampak ya luar tu, sebenarnya dalaman dia yang ada, yang gerakkan dia hanya Allah. Jadi bila kita dah dapat wazidnahum huda, petunjuk demi petunjuk, kita minta Allah tambah, zid tambah lagi. Setiap waktu Allah akan tambah kita untuk supaya kita tak jemu-jemu mengesahkan Allah. Kalau kita ada sifat Allah tak ada sifat daim berterusan, kita tak mampu nak berterusan duduk sebut nama Allah, tak mampu kita. Tapi Allah tu menzahirkan, dia bagi tahu dia berdaimun. Sifat Allah tu sini berkekalan. Jadi sebab ada sifat Allah SWT berkekalan, maka kita terus menerus dapat mengesahkan Allah tanpa jemu. Itu tadi ya. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita telah terbukti. Kita yang belum membuktikan kita cinta kepada Allah. Apa buktinya yang kita cinta kepada Allah? Bukan cinta lagi dah kita, maknanya kita dah kufur nikmat dah. Terlampau banyak nikmat dibagi, kita minta lagi. Banyak. Dia uji sikit dia bagi 1000, dia uji satu je. Satu tu yang kau pandang. Itu yang 999 lain nikmat tu kau tak
Gitulah manusia. Kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, gitulah hidup kita. Suka berbalah dengan Allah. Suka tak setuju aja apa Allah dah susun hidup kita. Kita nak kemauan kita diturutkan oleh Allah, baru kita setuju kehendak Allah. Kalau tak kena, kita kata tak apalah, kita memprotes. Bilanya kita nak jadi manusia yang betul-betul kamil, sempurna. Maka itu kita duduk belajar mengaji, kenal diri, kenal Allah. Tak lain kita akan bawa diri kita bertambah. Allah Ta'ala ajar akhlak. Hingga kan orang tu cerita, kita tahu dah orang tu cerita lari daripada tajuk dah. Kita tahu dah dia bukan ahli Allah, tapi dia cerita macam dia tu ahli Allah. Lepas tu ajar kita pula lagi. Jadi kita janganlah melata. Kita tahu kan? Sebab setinggi-tinggi darjat adab kita kepada Allah, orang jahil menceritakan kejahilannya, kita diam, kita tak. Tu akhlak yang paling tinggi di sisi Allah. Mana orang jahil tu nak ajar kita, padahal kita tahu dah. Orang jahil tu tak tahu, kita tahu, tapi dia nak ajar kita. Kita akhlak kita sebaik-baik, setinggi darjat orang berakhlak adalah dia diam, dia dengar betul-betul apa yang dia cakap. Padahal dia tahu dah orang itu tak tahu. Dia nak cerita yang dia dah tahu. Dia tetap merendah diri, qanaah, cukup rasa. Engkau ya Allah, engkau ya Allah. Dia jaga hati dia dengan Allah walau bagaimanapun. Itu yang maknanya kita menghadapi manusia-manusia yang begitu. Jadi Rasulullah sendiri dah memperbuatkannya. Jadi kalau manusia sendiri berbuat, kita tak boleh kata tak bolehlah, susah, tak ada manusia yang boleh buat macam itu. Tapi Rasulullah dah tunjukkan contoh dia. Jadi tak ada alasan, dia pun manusia, kita pun manusia, kita tak boleh buat. Tinggal lagi kita berbego, degil, suka berbala-bala, suka menyatakan kehendak kita yang kita utamakan. Gagal. Kita akan dapat maknanya pahit hidup kita ni. Kita pura-pura je keliling kita mewah, tapi sebenarnya dalaman rohaniah kita tak makan, lapar ibaratnya. Sebab makanan rohani adalah ketaatan kepada Allah. Kita ada rasa keakuan diri, itu makanan rohani. Ya. Jadi kita tak dapat nak ceritakan manis tu, tapi bila siapa yang buat, rasakanlah. Tadi saya dah makan durian. Saya tahulah nikmat durian Musang King tadi. Tapi orang yang tak pernah rasa, macam mana ceritakanlah. Sekadar aku boleh cerita buah dia tajam-tajam, begini, bentuk dia gini. Engkau kena buka, cara dia ada pangsa dia, engkau angkat, kau sodok. Kau sodok, kau rasa itulah boleh. Aku tak boleh cerita lah. Saya rasa dan kau sodok, kau kasihlah sendiri. Jadi begitulah saya hanya disuruh gitu. Rasulullah pun disuruh sampai batasan kau rasa sendiri. Jangan kau nak tanya Rasulullah, macam mana rasa dengan Allah ni? Mana boleh Rasulullah nak cerita. Dia tahu tapi dia tak. Batasan dia hanya sampai situ. Nanti bila Allah yang bagi, dapatlah. Allah bagi izinkan kau dapat rasa durian, dapatlah. Aku hidangkan depan kau. Kalau Allah tak izinkan kau nak kupas durian pun. Jadi gitulah ibaratnya. Bila kita, contoh tadi lah saya cakap tadi, bila kita sebut nama Allahu Akbar, adakah pernah kita bedah siasat? Dah berapa puluh tahun kita sebut Allahu Akbar, adakah kita dah sampai makam yang betul-betul macam kita makan durian Musang King, dapat betul-betul engkau lebih sedap ya Allah daripada rasa durian, sebab engkau ciptakan rasa durian, tentu engkau lebih best lagi. Tapi bila Allahu Akbar, kita dah beku kat situ, tak ada rasa apa-apa, bergetar ke, sebab kita tak bedah siasat. Dia ada 4 huruf, alif, lam, ha. Alif, kaf, ba, ra. Akbar. Jadi dia kajilah 4-4 ke apa maknanya tu. Alif, kaf, ba, ra tu apa? Alif, lam, ha tu apa? Kita ngaji khas lah. Kupas dia. Supaya bila kita sebut tadi, baru keluar satu nun, titik, nur. Di antara celah Allah Akbar ada hu tu tadi. Hu tu boleh ke hu tu? Hu tu jangan ingat tak ada makna. Hu tu makna yang lazat macam makan durian kan? Kita makan. Tuk dia sentuh. Kita geleng kepala sedapnya. Ada punya sentuhan tu tadi.
Jadi Allah Akbar tu sentuhan dia Allahu Ahu tu dia dah rasa syok tu. Sebab tak ada dah diri dia dah cabut, tak ada kedirian dia. Syoknya yang ada hanya Allah. Dia membesarkan diri dia. Allahu Akbar, zat dan sifat. Zatnya menyembah dirinya bernama sifat. Sifat menjalankan apa yang disuruh oleh tak lain bukan dua. Sebenarnya dia dengan diri dia. Bila kita dapat olahkan ni baru kita tahu, ya Allah, kita sebenarnya tak pernah ada betul lah pakaian kita. Jadi berkehidupan lah dengan rasa tak ada. Syekh Abdul Qadir Jalani, wali Kutubul Ghaus, wali yang paling tinggi. Menurut ada wali-wali yang lain mengatakan dia ni Kutubul Ghaus, wali di atas wali-wali, di bawah telapak kaki dia lah. Bukan nak hina wali lain, bukan. Ibaratnya gitu, wali-wali lain di bawah telapak kaki dia, wali yang paling tinggi. Martabat dia nak masuk kepada Nabi. Sekali lagi Nabi tak ada lagi dah. Dinding nak masuk dinding makam nak mula Nabi dah, tapi tak ada lagi. Rapat dah. Tinggi Syekh Abdul Qadir Jalani. Bila dia nak meninggal sakaratul maut tu, Syekh Abdul Qadir Jalani ambil pipi dia letak kat tanah ni. Orang yang dengar, yang tengok dia waktu sakaratul maut tu, kenapa macam ni? Beginilah hidup aku. Sentiasa merasakan mati seperti tanah ni, tak. Maknanya dalam keadaan sakaratul maut dia boleh tunjukkan dia punya peribadi begitulah. Naiklah martabat kau. Diri kau macam dibinjak orang, dia apa orang. Engkau itulah tanah. Matilah. Engkau tu asal tanah, tak ada apa. Betul. Gitulah. Jadi martabat dia jadi kutubul. Sebab pakaian dia adalah tak ada rasa kedirian. Mati aja dia ingat. Sebab mati itulah pintu nikmat dengan Allah. Kita takut nak mati. Takut mati kita tak kena tempat, salah pasang mati kita tu. Rasulullah bagi tahu mati itu adalah orang yang lupa kepada Allah. Itu orang yang mati itu kita tak takut. Jadi kita takutlah bila mati itu apa? Bila kita tak ingat Allah, kita rasa ada keakuan diri, kita mati sebenarnya. Dan bila hidup, kita tak ada keakuan diri, kita rasakan yang ada hanya Allah, memang dia aja yang ada. Itulah yang hidup yang tiada mati. Bila hidup yang tiada mati, aman tak? Aman. Yang jadi tak aman, tetap juga kau rasa keakuan diri, habis kau. Saya pun gitu juga. Kalau cakap-cakap macam ni, kalau saya ada rasa keakuan diri, tetap juga dalam kerugi. Innal insana lafil khusr. Jangan jual orang lain, kita lah. Macam mana kita nak selalu tetapkan diri kita untuk selalu berada dalam benteng Allah, diamankan Allah, mutmainnah, tenang, tak lain irji'i ilah, tetapkan diri kita selalu rasakan hanya Allah. Itu je, tak jaga yang itu. Tu jaga istiqamah berterusan yang tu. Latih dia kita. Latih dalam kehidupan kita. Angkat barang, berjalan, rasakan dia. Tak ada lagi yang melangkah tu aku, tak ada. Ataupun kita dulu tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita melangkah, kita tak ada rasa. Betul? Tapi bila kita dah belajar, kita takut. Setiap langkah kita kena hadirkan dia yang melangkahkan kita. Sebab perjalanan tu jauh, dekat. Turun dan naik nafas kita, perjalanan naik, turun nafas. Semua dia yang arahkan, dia yang. Degil kita tetap kita kata kita yang punya. Itu yang janganlah degil. Itu akan menyebabkan kita dalam kerosakan, kufur. Kita tak ada kudrat, kita kata kudrat kita. Itulah kufur nikmat itu, menutupi hak pada diri kita, semua hak Allah. Kita kata hidup ni aku ada, kita tutup. Mana yang hidup tu Allah. Habis ni banyak ni hidup. Itu semua menunjukkan Allah yang hidup. Apa pun Allah jadikan, dialah yang menghidupkan. Inna fi khalqis sama, penciptaan 7 lapis langit, wahtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, tanda-tanda kekuasaan aku bagi manusia yang bijak, yang albab. Tapi kalau orang tak berfikir,
Dia tampak macam tak ada apa. Dia kata, makhluk-makhluk lah. Allah, Allah. Dia tak ada rasa itu semua ciptaan Allah. Kita nampak kipas berpusing, kita nampak Allah dulu. Kita nampak pintu, kita nampak Allah dulu. Sebab kita dah kenal Allah. Tapi kalau kita masih tak kenal diri, tak kenal Allah, kita nampak pintu-pintu lah. Rugilah kita. Masa kita, penglihatan kita tak mentauhidkan Allah. Kita dengar bunyi kipas. Kita masih dengar bunyi kita tak tauhidkan bunyi itu. Masuk kat telinga kita, sebenarnya apa pun bunyi-bunyi, sampai bunyi yang paling merdu seperti Nabi Daud, itu semua bunyi itu daripada Allah. Pelik si Haji ni. Bunyi pun nak kena tauhid kan. Ya, hidup kau tu kena tauhid aja. Itulah kemanisan. Itulah hala tuju sebenar Allah hidupkan. Jangan lari tajuk. Sebab kita dah lari tajuk terlampau jauh.